Israel baru saja membuat keputusan yang akan mengubah Timur Tengah untuk selama-lamanya. Di selatan wilayah Lubnan, seluruh bandar bangun pagi dalam keadaan kosong, pintu-pintu terbuka, kereta-kereta ditinggalkan. Sunyi di tempat yang semalam penuh dengan kehidupan. Keluarga-keluarga sedang meninggalkan segala-galanya pada dini hari. Lebih daripada 800,000 orang telah melarikan diri dalam beberapa hari kebelakangan ini. Tentera Israel semakin mara ke hadapan, sementara pengeboman semakin hebat. Hizbullah sedang diserang di kedudukan yang sebelum ini mereka anggap tidak dapat disentuh. Tetapi di sebalik semua pergerakan ini, Israel sedang melakukan sesuatu yang tidak disedari oleh kebanyakan orang. Sesuatu yang jauh melangkaui operasi ketenteraan biasa. Sesuatu yang fizikal, konkret, boleh dilihat di peta dan tiada negara pernah lakukan dalam wilayah negara lain pada abad ke-21. Apabila anda faham apa itu, anda akan faham kenapa buat pertama kali kejatuhan Hezbollah nampak benar-benar mungkin. Tetapi, untuk memahami betapa besarnya apa yang baru sahaja dilakukan Israel, anda perlu tahu apa yang berlaku sebelum ini. Kerana operasi ini tidak bermula 2 hari lalu. Ia bermula jauh lebih awal. Selepas perang yang brutal pada 2024, Israel dan Hizbullah menandatangani gencatan senjata pada bulan November tahun itu. Hizbullah telah musnah teruk. Nasrallah, pemimpin bersejarah mereka, telah mati. Sebahagian besar kepimpinan tentera kumpulan itu telah dihapuskan. Sebahagian besar arsenal peluru berpanduan tepat yang dibina selama beberapa dekad dengan dana Iran telah dimusnahkan. Kerajaan Lubnan mengambil kesempatan pada masa itu. Buat pertama kali dalam beberapa dekad, mereka mula menggerakkan tentera ke selatan negara itu. Kawasan yang sentiasa menjadi wilayah Hizbullah. Pada Januari 2026, kerajaan Lubnan dengan bangganya mengumumkan bahawa mereka telah menyelesaikan fasa pertama perlucutan senjata Hizbullah di selatan Sungai Litani. Nampaknya sesuatu sedang berubah. Hezbollah's stronghold until Israel's war on the group weakened it. Tetapi kemudian pada bulan Mac 2026, sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa telah berlaku. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah dibunuh. Dalam masa kurang daripada 48 jam, Hizbullah telah melepaskan tembakan ke arah Israel. Roket-roket telah ditembak ke arah utara Israel. Kumpulan itu berkata ia adalah sebagai tanda solidariti dengan Iran. Tetapi mesej sebenar berbeza. Hezbollah masih hidup, masih lagi berbisa, dan mereka tidak bersedia untuk berdiam diri. Serangan itu adalah satu kesilapan yang membawa maut. Dan Hizbullah masih belum tahu harga yang akan mereka bayar untuk itu. Israel telah menunggu dengan sabar. Mereka mempunyai satu rancangan. Dan Hizbullah baru sahaja memberikan alasan yang sempurna untuk melaksanakannya. Tetapi apa yang Israel lakukan seterusnya bukan sekadar membalas. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih terancang dan jauh lebih kekal. Netanyahu tidak mengambil masa yang lama. Pada bulan Mac 2026, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan menghantar tentera ke selatan Lubnan. Misi yang diisytiharkan adalah mudah, memusnahkan pangkalan, persenjataan dan struktur ketenteraan Hizbullah. Dan memastikan kira-kira 60,000 rakyat Israel yang telah melarikan diri dari utara Israel akhirnya dapat pulang ke rumah. Tetapi ada sesuatu lagi yang sedang berlaku. Sesuatu yang sedang dibina oleh Israel secara senyap-senyap ketika dunia hanya memerhatikan letupan-letupan itu. Dan disinilah kisah ini menjadi berbeza daripada apa yang pernah anda lihat sebelum ini. Cuba fikirkan bersama saya. Apakah satu-satunya cara untuk memastikan perkara ini tidak akan berlaku lagi? Israel menjawab soalan itu dengan cara yang belum pernah dicuba oleh mana-mana negara sebelum ini. Pada hari-hari awal operasi, selain menyerang, mereka juga mula menandakan sempadan. Mereka menetapkan satu jalur tanah yang memanjang sehingga 10 km ke dalam wilayah Lubnan, melepasi sempadan antarabangsa yang diiktiraf dunia. Dan Israel mengisytiharkan atas kehendak sendiri tanpa berunding dengan sesiapa bahawa tiada satu pun pasukan Hizbullah boleh beroperasi di kawasan itu.
Kawasan itu dikenali sebagai Garisan Kuning. Ia tidak dirundingkan. Ia tidak diluluskan oleh sesiapa pun. Ia tidak termasuk dalam mana-mana perjanjian. Dalam mana-mana traktat pun tidak. Dalam mana-mana dokumen rasmi di dunia pun tidak. Israel hanya melukisnya di atas peta dan berkata, "Sampai sini adalah milik kami sekarang. Sesiapa yang melintasi akan menerima padanya." Hizbullah cuba mengabaikannya. Dan disitulah ia benar-benar mula berdarah. Setiap kali pejuang kumpulan itu cuba mendekati garisan itu, mereka akan diserang. Setiap kali drone berlepas dari dalam kawasan itu, ia akan dipintas. Atau pelancar-pelancar itu dimusnahkan. Israel secara praktikal telah mewujudkan satu wilayah di bawah kawalan tentera Israel di dalam sebuah negara berdaulat tanpa mengisytiharkan pendudukan, tanpa meminta kebenaran, dan tanpa memberi sebarang tanda bahawa dia berniat untuk pergi. Dan dengan operasi panah api, Israel telah melangkah lebih jauh. Tentera telah melintasi Garisan Kuning itu sendiri dan mara lebih jauh ke utara. Zon pemindahan yang pada mulanya hanya sampai ke Sungai Litani, sempadan bersejarah yang diiktiraf sejak 2006, telah ditolak ke arah Sungai Zahrani jauh lebih ke utara, hampir sampai ke tengah Lubnan. Israel sedang mengambil wilayah secara perlahan dengan cara yang sangat sukar untuk dipatah balik. Tetapi jika anda fikir Hizbullah hanya memerhati tanpa bertindak balas, anda perlu faham apa yang masih tinggal daripada kumpulan ini. Kerana tindak balasnya akan mengejutkan anda. Hizbullah tidak berdiam diri. Jauh sekali. Kumpulan ini masih mengendalikan drone berisi bahan letupan yang mampu menembusi beberapa pertahanan Israel. Masih melancarkan roket ke atas komuniti di utara Israel. Masih cuba melakukan serangan hendap terhadap tentera yang mara di selatan Lubnan. Ini adalah perang yang tidak seimbang. Hezbollah tidak mampu berhadapan secara langsung dengan Israel. Jadi mereka bertaruh pada strategi melemahkan musuh secara perlahan. Tetapi ada masalah serius dengan strategi ini. Dan masalah itu semakin membesar. Setiap drone yang ditembak jatuh mendedahkan satu kedudukan. Setiap kedudukan yang didedahkan menjadi sasaran. Setiap pelancar yang dimusnahkan adalah satu pelancar yang kurang. Setiap komander yang dihapuskan. Dan Israel telah menghapuskan lebih daripada 220 pejuang Hizbullah hanya sejak gencatan senjata yang dipersetujui pada April tahun ini. Ia adalah satu kekosongan dalam struktur kumpulan itu yang mengambil masa berbulan-bulan untuk diisi. Hizbullah terperangkap dalam satu kitaran yang mereka tidak dapat keluar daripadanya. Semakin banyak mereka menyerang, semakin lemah mereka menjadi. Nasrallah telah terbunuh pada September 2024. Selepas itu, para pemimpin tentera pula menyusul. Satu demi satu, Ketua Staf, Komander Barisan Selatan, Ketua Pasukan Radwan, unit elit tempur darat Hizbullah yang merancang serangan gaya 7 Oktober di utara Israel. Sebahagian besar arsenal peluru berpandu tepat telah dimusnahkan. Apa yang tinggal hanyalah roket yang kurang tepat dan drone yang cukup untuk mengganggu tetapi tidak cukup untuk mengubah haluan perang. Dan mungkin petanda paling jelas tentang keadaan kumpulan itu ialah ini. Hizbullah berkata mereka tidak akan melucutkan senjata selagi Israel mengekalkan tentera di tanah Lubnan. Tetapi Israel berada di sana kerana Hizbullah tidak melucutkan senjata. Ia adalah satu perangkap yang kumpulan itu tidak dapat keluar daripadanya. Dan sementara perangkap itu semakin menjerat, sesuatu yang bersejarah sedang berlaku di Amerika Syarikat. Israel dan Lubnan duduk di meja rundingan buat pertama kali sejak tahun 1983, lebih 40 tahun yang lalu. Perbincangan langsung yang dimediasi oleh Amerika Syarikat dengan tujuan untuk mencapai satu perjanjian damai. Pusingan keempat rundingan dijadualkan pada 2 dan 3 Jun. Kerajaan Lubnan yang lemah dan tertekan mahukan jalan keluar. Presiden baharu mahu mengembalikan kedaulatan negara termasuk ke atas Hizbullah. Dan Amerika Syarikat sedang mendesak kedua-dua pihak ke arah satu perjanjian yang jika tercapai akan menuntut pelucutan senjata sepenuhnya kumpulan itu. Israel sedar akan perkara ini dan sedang menggunakan setiap hari operasi itu untuk sampai ke meja rundingan dengan kelebihan semaksimum mungkin. Garis kuning itu bukan sekadar penghalang ketenteraan, ia juga merupakan satu alat rundingan.
Semakin banyak wilayah yang dikawal oleh Israel. Apabila rundingan semakin maju, semakin sukar bagi Hizbullah untuk mendapatkan semula apa yang telah hilang, sama ada di meja rundingan damai atau di luarnya. Dan jika perjanjian itu tercapai, Hizbullah bukan sahaja kehilangan wilayah, malah kehilangan sebab kewujudannya di selatan Lubnan. Mereka kehilangan fungsi sejarahnya, kehilangan segala yang telah dibina selama 40 tahun. Apa yang akan berlaku seterusnya masih belum pasti. Perang boleh menjadi semakin buruk. Rundingan boleh gagal. Hizbullah boleh mengejutkan dengan keupayaan yang masih belum ditunjukkan. Tetapi satu perkara jelas, Hizbullah yang wujud hari ini bukanlah sama seperti 2 tahun lalu. Telah kehilangan kepimpinannya, senjata paling canggihnya, wilayah operasi bersejarahnya, dan kini berdepan dengan satu garisan di peta yang Israel lukis sendiri dan yang semakin berkembang setiap minggu. Buat pertama kali dalam beberapa dekad, kumpulan yang bersumpah untuk memusnahkan Israel kini sedang berjuang untuk terus hidup. Hizbullah boleh terus menembak. Tetapi setiap hari yang berlalu, wilayah yang telah hilang menjadi semakin sukar untuk direbut kembali. Israel tidak menunggu, tidak meminta kebenaran, tidak berunding dengan sesiapa. Dia terus bertindak. Dan awak, apa pendapat awak? Adakah awak percaya Hezbollah akan menerima pelucutan senjata atau mereka akan berjuang sampai akhir? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku di Lubnan, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin mengetahui kebenaran di sebalik berita. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Jumpa lagi pada video seterusnya.